TV KPM. Aiskrim, aiskrim. Mari sini beli aiskrim. Abang ada jual aiskrim yang sangat sedap yang pasti menghilangkan haus serta-merta. Sini, sini, sini. Mari beli. Wah, aiskrim pelangi? Yes. Bang, saya nak satu. Tapi saya nak yang paling besar. Yang paling besar? Jangan risau. Ada. Ada? Sekejap ya. Okey, baiklah saya nak tengok. Nah. Terima kasih bang, besarnya aiskrim saya. Tapi bang, kenapa aiskrim saya ni warna putih je? Jangan risau. Ini aiskrim bukan aiskrim biasa. Bukan? Aiskrim ajaib. Ajaib? Kalau tak percaya, cuba letak atas meja ni. Okey. Tengok, dia boleh berubah warna dalam sekelip mata. Merah, biru, kuning, kuning, kuning. Kan dah cakap dia bertukar warna? Betul lah, cuba tak ambil percaya. dah rasa. Mesti sedap. Berwarna-warni. Wah, sedap betul aiskrim ni. Dah lah banyak warna, lepas tu sedap. Saya nak panggil semua kawan-kawan saya untuk datang ke kedai abang ya. Abang aiskrim? Abang aiskrim pergi mana tu? Tadi macam ada. Abang aiskrim? Abang aiskrim? Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1 untuk tahun 1. Dan hari ini mata pelajaran kita sungguh menarik bersama cikgu yang sungguh menarik iaitu Cikgu Syahrul Hisham Abdullah. Wah cikgu, tergamam saya. Apa khabar cikgu? Baik, Alhamdulillah. Sihat? Sihat cikgu. Dan nak nyatakan tajuk kita. Tapi sebelum itu, jom kita perkenalan dulu dengan jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Lee Seng Kiat dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Hai Cikgu Kathy. Sihat ke? Okey, terbaik. Baiklah, sebentar tadi Kak Syafiqah telah sebutkan mata pelajaran kita menarik kan? Iaitu hari ini kita belajar mengenai pendidikan seni visual. Tapi cikgu kan, sebentar tadi dalam lakonan sketsa kita tu, kita punya aiskrim yang sangat besar tu bertukar warna lah cikgu. Ya, betul. Bagaimana terjadi dan apa kaitannya dengan tajuk hari ini cikgu? Baik. Okey, sebelum tu cikgu nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid semua. Jadi, cikgu hari ini akan sampaikan pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Dan tajuk kita pada hari ini ialah capan. Capan. Apa tu capan? Apa tu? Jadi, kaitan dengan gimmick tadi kan? Ada aiskrim, kemudian aiskrim tu bertukar warna jadi warna-warni. Kita akan buat capan yang berwarna-warni iaitu capan aiskrim pelangi. Okey, nanti kita buat. Yang banyak dekorasi tu kan cikgu? Ya. Tapi saya tak dapat bayangkanlah. Ada tak contoh cikgu? Contoh mestilah ada. Jadi murid-murid boleh tengok contoh-contoh yang ada di hadapan cikgu ni. Contohnya dekat cikgu ni kan. Ini salah satu contoh karya capan. Okey, capan ni sebenarnya ialah satu teknik di mana kita menggunakan teknik cap cap di atas menggunakan bahan semula jadi ataupun bahan buatan manusia. Contohnya semula jadi macam bendi, belimbing. Okey. Makanan. Jari kita pun ialah boleh kita gunakan sebagai teknik capan tau. Okey, kalau bahan buatan manusia pula seperti tudung botol, tapak kasut dan sebagainya. Garpu, cikgu? Baru nak tanya. Ini apa? Ini kita gunakan garpu. Garpu bahan semula jadi ke buatan manusia? Buatan manusia lah, cikgu. Betul. Okey, jadi ini salah satu contoh capan. Jadi ada banyak lagi kat depan cikgu ni contoh-contoh karya yang lain.
Okey. Okey. Jadi kan cikgu, kadang-kadang saya lihat orang menggunakan kentang, ubi kentang. Betul. Dia ada buat bentuk macam orang kata apa tu, bintang. Bintang lepas tu dia boleh. cap atas. Itu capan ke cikgu? Itu capan, betul. Wah, sungguh menarik. Baiklah, murid-murid semua dapat lihat contoh di depan kita ya. Ada yang menggunakan teknik apa lagi selain tu, selain menggunakan teknik capan, tapi menggunakan bahan apa tu yang kita nampak di depan kita cikgu tu? Okey, yang dekat depan ni kan cikgu datang depan tau. Okey, dekat depan ni kalau kita boleh lihat, kalau yang tadi kita gunakan garpu, sekarang kita gunakan dekat sisik ikan ni kan. Dia menggunakan batang daun pisang. Hebat tak alam semula jadi kita? Ada pelbagai jenis jalinan yang kita boleh hasilkan menjadi hasil seni. Okey, ini contoh batang daun pisang. Jadi keseluruhan gambarnya menggunakan itu sahaja? Ya, tapi kita kena gunakan warna lah. Kita kena letakkan warna atas alat capan tu, kemudian kita cap atas permukaan. Tak kiralah kalau yang cikgu tunjukkan contoh ni kan, dia kita gunakan kertas. Sebenarnya boleh selain kertas pun. Contohnya kotak ke, dan banyak lagi kertas yang lagi besar, mungkin atas orang kata kertas majung pun boleh kalau nak jadikan poster ke kan cikgu? Boleh, tak ada masalah. Menarik sungguh. Okey cikgu, baiklah. Saya pasti ramai murid-murid di rumah yang tak sabar-sabar nak sama-sama melakukan capan menggunakan kita punya tema aiskrim pelangi. Jadi nantikan selepas ini, kita kembali selepas rehat ini. Saksikan kemudian. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas kembali dan hari ini kita belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bagi tahun 1 dan bersama Kak Syafiqah adalah cikgu kita adalah iaitu Cikgu Hisham, dan hari ini bersama Cikgu Hisham sebelum kita memulakan, Kak Syafiqah nak nyatakan di sini, cikgu, saya rasa ada dapat hadiah daripada seseorang ni. Adakah seseorang itu cikgu? Ya, betul. Betul. Wah, hadiah apa ni? Tak sabar nak buka cikgu. Tak sabar kan? Baik, sebelum kita buka hadiah yang cikgu beri ni, kita akan tengok dahulu apa itu bahasa seni visual. Bahasa seni visual. Okey cikgu, jom. Jom. Okey, baik. Dalam pendidikan seni visual, bahasa seni visual ni sangat penting sebab kita nak tahu hasil karya yang kita buat itu apa yang kita gunakan, warna apa, teknik apa kan. Jadi semua tu kita kena tahu. Kita tak buat je karya tu tanpa tahu apa yang kita buat. Kita kena faham hasil karya kita. Okey, jadi ini antara contoh-contoh bahasa seni visual. Antaranya ialah garisan, jalinan, rupa, bentuk, warna dan ruang. Okey, semua bahasa seni ni ada dalam karya capan yang kita buat. Okey, contohnya dalam karya capan memang ada garisan yang terhasil. Jalinan kan? Okey, jalinan ni ada jalinan sentuh, ada jalinan tampak. Okey, kalau jalinan sentuh, baik dekat depan cikgu ni ada batang daun pisang. Dia ada jalinan dekat sini. Ada jalinan, tapi kalau kita sentuh, kita dapat rasa tak agak-agak? Dapat cikgu? Mesti dapat rasa. Jadi ini ialah jalinan sentuh. Sebab bila kita sentuh, kita dapat merasai dia punya permukaan. Oh, itu maknanya. Ya. Manakala kalau jalinan tampak pula, hasil capan yang kita buat menggunakan batang daun pisang ni, kita cap dekat kertas. Kita akan pegang dekat kertas tapi dah tak rasa dah jalinannya. Jadi kita boleh tengok je, oh ada jalinan tapi kalau kita pegang tak ada rasa pun sebenarnya. Itu ialah jalinan tampak. Itu antaranya lah bahasa seni visual. Kemudian dalam capan ni pula semestinya kita menggunakan warna, pelbagai jenis warna. Tajuk kita kan aiskrim pelangi. Jadi cikgu suka warna-warni ni. Betul? Sebab dia memberikan mood ceria kepada kita. Cikgu nak ajak murid-murid berkarya dengan keadaan yang sangat ceria. Okey? Okey. Jadi selain daripada itu ada juga ruang. Ruang sangat penting dalam
bidang menggambar. Kita sekarang nak buat bidang menggambar tau. Apa tu bidang menggambar? Okey, bidang menggambar ni ialah lukisan kita buat gambar sesuatu objek. Okey, mesti ada ruang dalam gambar tu. Contohlah kan, gambar dekat tengah ni, dia menggunakan tapak tangan. Okey, capan tapak tangan. Oh, tapak tangan. Kemudian diolah menjadi burung merak. Jadi dekat kawasan belakang burung merak tu ada pokok-pokok, itu semua bunga-bunga, itu semua dipanggil ruang. Ada ruang dalam kawasan tu. Berbanding dengan corak tak ada ruang. Okey. Contohnya corak dekat kotak hadiah ni. Jadi corak biasa je. Kita cap dalam susunan corak. Jadi tak ada gambaran ruang dalam tu. Kecuali yang gambar merak tadi, kita ada ilusi macam dia berada di sesuatu kawasan. Okey. Baiklah. Jadi seterusnya ialah kita lihat pula penerokaan alat dan bahan. Kita nak tahu bahan apa yang kita perlu gunakan untuk buat capan. Jadi antaranya ialah bahan semula jadi, contohnya bendi, bawang, belimbing, daun pisang, jari atau tapak tangan pun boleh tahu. Kalau tak ada bahan sangat, kita boleh je guna jari kita. Betul. Menarik. Pernah guna tak? Pernah buat capan tak? Pernah, tapi saya menggunakan kentang, cikgu. Kentang. Boleh juga. Okey. Contohlah kentang tak ada, bawang tak ada. Kita boleh guna je jari kita jadi capan. Pun cantik juga. Macam yang cikgu buat yang merak ni, guna je tapak tangan. Jadilah burung merak. Menarik, cikgu. Kalau guna jari, dia akan nampak tak jalur-jalur pada jari kita tu? Ya, dia akan nampak. Dan itulah hasil seni yang sangat cantik sebenarnya. Okey. Baik, seterusnya ialah bahan buatan manusia. Okey, bahan buatan manusia pula contohnya kotak, belon. Kita nak guna belon kejap lagi tahu. Sebagai bahan capan kita. Okey. Kemudian garpu. Garpu tadi Ika dah tengok kan dekat lukisan yang ada contoh pakai garpu tu kan. Betul. Kemudian polisterina dan penutup botol. Itu antara contohnya. Okey, kemudian ini contoh alat bahan yang lain. Kita ada warna, palet, cat air, berus, pensel dan sebagainya. Okey. Jom buat capan. Sudah tiba masanya untuk buat capan sama-sama ya, cikgu? Sudah tiba masa juga untuk kita buka apa yang ada dalam hadiah ni. Dah boleh buka? Dah. Okey, silakan cikgu. buka. Baiklah. Sama warna dengan baju saya, ribbon ini. Banyaknya barang, cikgu. Ya, cuba keluarkan. Ada ribbon, cikgu. Ribbon. Itu untuk kemasan nanti. Okay. Kemasan? Okey. Lepas tu cikgu ada tisu. Ni cikgu. Ini pinggan ni kita gunakan untuk letak warna. Okey. Menariknya pinggan, cikgu. Okey. Apron ke, cikgu? Apron. Satu untuk Ika, satu untuk cikgu. Jom kita pakai. Jom kita pakai, cikgu. Sebab bila pakai apron ni, kita tahu sudah tibanya masa untuk kita buat seni. Okey. Cikgu, jadi hari ini kan, cikgu, kita akan menggunakan bahasa seni dalam pembuatan capan aiskrim pelangi kita ke, cikgu? Betul. Setiap karya kita mesti ada diselitkan bahasa seni visual. Okey, tengok lagi apa lagi barang ada dalam tu. Okey, kita ada air. Cikgu tolong keluarkan. Okey. Kita ada palet. Kita ada yang paling penting sekali iaitu warna. Okey. Ni pun warna juga kita ada ya, cikgu. Okey, baiklah. Jom cikgu kita mulakan. Tak ada dah? Dah kosong? Okey. Macam tu kan murid-murid semua, ada tak bahan-bahan yang ada di atas meja ini di rumah anda? Kalau ada, jom kita mulakan. Jom. Dan seperti yang cikgu cakap tadi, kita akan gunakan belon sebagai bahan capan kita. Okay. Mesti murid tak sangka, belon boleh guna juga. Boleh je. Apa-apa saja yang kita rasa sesuai, kita gunakan. Okey. Baik, cikgu letak kat sini dulu. Saya tertanya-tanya macam mana kita nak guna belon dalam membuat capan ni, cikgu. Tapi saya pasti cikgu nak tunjuk sekejap lagi kan? Ya, cikgu tunjuk dulu, nanti Ika tiru cikgu. Boleh, cikgu. Okey. Langkah pertama, cikgu. Pinggan pun bentuk pelangi. Menarik. Okey, jadi kita letakkan dulu warna. Okey, saya Ika. Warna ni perlu ditambah air ke, cikgu? Yang ni tak perlu. Okey, kalau nak tambah air, ada yang poster colour, itu kena tambah air sikitlah. Kalau warna yang dah cair macam ni, tak perlu letak warna lagi dah. Okey, kemudian kita letak biru sikit. Biru sikit je. Sikit je. Kemudian kita ambil warna merah. Merah? Kalau Ika tahu warna merah ni warna apa? Warna panas ke warna sejuk? Kalau nampak merah ni macam
panas je cikgu. Rasa panas je. Betul ke warna panas? Betul. Warna panas. Okey, jadi kita akan ambil lidi ni. Lidi? Macam tu sikit. Okey. Oh, kita tak campurkan terus cikgu? Tak campur. Sebab kita nak hasilkan macam ada pergerakan pelangi-pelangi tu kan. Okey. Cikgu nak letak kat cikgu punya juga. Okey. Sementara itu kan cikgu, cikgu sebutkan warna merah sebagai warna panas. Kalau warna sejuk kan cikgu, apa contoh dia cikgu? Oh, biru ke? Ini contoh warna sejuk. Okey. Biru, hijau ialah contoh warna sejuk. Okey, satu lagi warna. Warna merah. Warna merah. Tapi sikit sahaja, yang sikit banyak je. warna kuning ya cikgu. Okey. Baik, sekarang cikgu akan campurkan sedikit. Jangan banyak sikit je. Macam tu pun dah cukup. Okey. Murid-murid jangan lupa jangan campurkan kesemuanya, sikit sahaja. Okey, macam ni. Okey. Baik. Sekarang mari kita mulakan capan. Okey. Cikgu dah sediakan kertas lukisan untuk Ika dan cikgu. Bawah ni dah ada dia punya kon biskut aiskrim tu kan. Biskutnya. Jadi cikgu akan minta Ika untuk ambil warna dan cap dia punya aiskrim sahaja. Okey? Satu bulatan dekat sini, satu bulatan dekat sini. Tapi cikgu sebutkan cap. Lepas tu bulatan. Kita guna apa tu cikgu? Kita gunakan belon lah. Kan belon kan bulat. Okey, inilah fungsinya. Ini fungsinya. Okey cikgu. Okey, kita tengok dulu cikgu buat Okey, sekarang kita ambil belon. Kita letak, jangan kacau-kacau tau. Letak macam sekali je. Tekan dan angkat, kita cap kat sini. Okey, cikgu mula. Sekali sahaja tekan. Okey. Oh, dia melekat. Okey. Nampak tak? Nampak tak macam pelangi kan? Okey, jom kita cap dekat lukisan kita. Okey. Wah, sungguh berhati-hati Cikgu Hisham kita. Ya. Wah. Nampak hasil yang pertama? Cantiknya cikgu. Macam pelangi tak? Betul. Dan bulat juga cikgu. Ya. Okey, sekarang giliran Ika pula buat. Okey, saya cuba ya cikgu. Hati-hati. Cikgu cakap jangan gerak-gerak. Kita letak terus. Okey, lepas tu cabut. Dan lekatkan di kertas. Okey. Pusing sikit bagi dia besar. Oh, pusing sikit Bagi bulatan. Gilik-gilik je. Okey. Alamak, kecil pula cikgu. Tak apa ke ni? Tak apa. Okey, tak apa. Aiskrim bukan sama saiz pun. Ada pelbagai saiz kan? Betul. Okey, sekarang kita buat yang bahagian bawah. Okey, bahagian bawah ni kita tekan lebih sikit supaya bulatan dia lebih besar. Okey, jom. Okey. Kalau bab-bab tekan belon ni saya takut cikgu takut pecah. Jangan risau. Belon ni belon ajaib, kuat. Okey. Jadi tak perlu tekap lagi sekali cikgu? Boleh je. Boleh je? Boleh je. Okey. Saya ikut cikgu ya. Cikgu punya dah siap. Dah siap. Okey, saya cuba. Cikgu cakap gelik-gelikkan sedikit. Kak Syafika cuba. Okay. Jadikan dia lagi besar. Alamak. Jadi ke ni cikgu? Cuba tengok. Jadi je, tak ada masalah. Ya? Ya. Wah, tapi saya punya aiskrim tu macam melayang, tak lekat. Melayang? Ya, terapung cikgu. Ini kan aiskrim ajaib. Betul juga tu. Okey, ini cikgu punya, iaitu Ika punya. Nampak tak murid-murid? Sekejap je. Sangat mudah ya cikgu buat teknik guna belon ni. Jadi murid boleh cuba kat rumah, okey? Baik. Jadi kalau macam ni je macam tak siap je. Mesti jadi boleh tambah lagi ni. Kita tambah guna batang daun pisang nak tak? Kita buat dia punya kemasan frame dekat tepi. Kita buat secara berulang-ulang, okey? Boleh cikgu? Alright. Jadi kan cikgu, selain belon untuk membuat bulat ni, ada tak cadangan lain untuk melihatkan aiskrim ni bulat saja macam tu? Boleh. Selain belon. Kita boleh potong kotak dalam bentuk bulatan ataupun polistiren. Yang tu memang confirm bulat lah cantik. Sebab yang ni kan dia macam lembut kan. Jadi kemungkinan dia bulat yang perfect, yang sempurna tu mungkin tidak sangat lah. Okey, tapi cikgu suka gunakan ni sebab dia macam seronok kita nak pegang kan. Okey, cikgu. Ambil ni batang pisang. Bila ni kita cap kat sekeliling dia. Boleh cikgu, okey? Okey, jom. Alright, yang inilah yang cikgu sebutkan garisan sentuh. Sebab boleh sentuh kan cikgu? Jalinan sentuh. Okey. Kita cuba sama-sama ya cikgu. Jom. Sambil-sambil tengok Kak Syafika dengan Cikgu Hisham ni, murid-murid di rumah boleh sama-sama buat ya. Okey.
Cikgu, saya nak kejar cikgu, jadi saya akan buat secepat mungkin. Jom kita lumba. Kita lumba, ya cikgu? Okey, baik. Murid-murid, cikgu nak pesan. Kalau kita buat karya seni kan, jangan kita buat tergopoh-gopoh. Nanti hasil kita tidak cantik. Betul cikgu. Okey, cikgu punya dah. Dah siap? Siap. Wah, laju ni cikgu. Tara. Okey? Wah, cantiknya. Tak apa, Ika buat pelan-pelan pun tak apa. Okey? Pastikan dia cantik. Okey, tapi kan cikgu, kalau contohnya ada murid di rumah, dia tak naklah sama warna dengan aiskrim dia, boleh ke dia gabungkan warna-warna yang kita ada ni untuk jadikan warna lain? Boleh. Contoh warna ungu ke? Macam mana tu cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey. Ada kedai yang menjual warna ungu dah siap, kan? Ataupun kita boleh mencampurkan warna asas, iaitu warna merah dan warna apa? Alamak, biru? Betul. Warna merah dan warna biru akan jadi warna ungu. Okey. Okey, Kak Syafiqah pun dah siap, cikgu. Wah. Tapi basah sedikit lah. Tak apa. Okey, nanti kita biarkan kering. Okey, baiklah cikgu. Jadi kan untuk segmen kali ini banyak yang kita telah belajar. Pastinya murid-murid pun sama. Ada tak sedikit rumusan cikgu boleh ulas apa yang kita belajar sebentar tadi? Okey, baik. Jadi hari ini macam cikgu cakap tadi kan, kita belajar teknik capan. Okey, jadi nak buat teknik capan ni mesti ada bahan capan dia, ada warna, kemudian kita kena tahu tema apa yang kita nak buat dan tajuk. Tajuk hari ini ialah aiskrim pelangi. Jadi kita menggunakan gambar aiskrim dan gambar aiskrim tu mesti menggunakan warna yang pelbagai. Nak menunjukkan pelangi kan? Okey, kemudian kita mestilah membuat tugasan kita dengan berhati-hati. Okey, kemudian dengan cermat dan sentiasa sabar. Kena sabar ya cikgu. Barulah hasilnya cantik. Baiklah cikgu, saya pun telah menghasilkan karya aiskrim pelangi saya menggunakan teknik capan. Cikgu ada tak sedikit ganjaran untuk saya? Ganjaran? Ya. Okey, kalau nak ganjaran nanti cikgu akan nilai seterusnya untuk yang seterusnya nanti. Aktiviti seterusnya. Kita kena tunggu ya cikgu? Ya, kena tunggu. Okeylah, baiklah murid-murid. Jangan lupa kita ada lagi nak buat selepas ini aktiviti. Jadi pastikan anda bersedia dengan alatan-alatan anda. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua. Wah, kita masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM ya bagi slot tahap 1 dan hari ini bersama Kak Syafiqah dan juga Cikgu Hisham. Cikgu, sebentar tadi kan Cikgu ada janji nak bagi saya sesuatu. Saya tertunggu-tunggu lagi ni. Apakah itu Cikgu? Okey, baiklah. Disebabkan hari ini Ika buat kerja bagus kan. Jadi cikgu nak bagilah penghargaan kepada Ika sebagai ganjaran. Wah, okey. Okey, tadah tangan. Okey. Cikgu nak buat magic sikit. Okey. Aiskrim lagi ke ni? Buka mata. Wah, betul-betul bintang saya dapat. Terima kasih Cikgu Hisham. Sama-sama. Cikgu, hari ini kan kita belajar mengenai capan kan Cikgu? Betul. Bila kita lihat seni-seni hasil karya capan ni, kita tengok wah banyak betul yang boleh dihasilkan dengan kaedah yang begitu mudah. Contohnya guna tapak tangan Cikgu sebutkan kan? Betul. Jadi apa kepentingannya kita menunjukkan apresiasi seni ni Cikgu? Baik, apresiasi seni ni kan penting selepas kita membuat karya sebab kita nak menghargai hasil karya kita ataupun hasil karya kawan kita. Jadi kita kena penghargaan tu kena buat, mungkin kita boleh ceritakan apa yang telah dihasilkan, mungkin dari segi bahasa seni contohnya kan dekat karya kita tadi kan yang aiskrim tu kan kita boleh ceritakan tentang warna. Okey, warna yang ada dekat situ warna panas. Kemudian warna sejuk. Biru. Okey, kan teknik yang digunakan, bahan apa yang kita gunakan. Bahan apa kita gunakan tadi? Kita gunakan belon. Ya, belon. Hanya dengan belon saja dapat menghasilkan corak yang begitu menarik, Cikgu. Betul. Jadi selain itu kita boleh ceritakan tentang perasaan kita semasa menghasilkan karya. Cikgu nak tanya, apa perasaan Ika masa buat karya tadi?
teruja dan seronok saya dapat menghasilkan sesuatu yang saya rasa cantik juga, cikgu. Itu yang cikgu nak. Cikgu nak murid-murid seronok semasa berkarya. Okey. Jadi selepas itu kita boleh belajar tentang nilai. Tadi kan masa kita buat karya seni tu kita tolong-tolong, kita tolong ambil keluarkan barang. Itu nilai apa tu? Nilai murni ke, cikgu? Kerjasama. Betul, kerjasama. Okey. Kalau kita nak buat kerja dengan lebih mudah, kita perlu bekerjasama. Kemudian cikgu dah sebut tentang apa tadi tu? Apa tu, cikgu? Kita kena sabar. Kita kena sabar semasa melakukan karya. Kalau nak karya yang cantik, kena buat dengan berhati-hati dan penuh kesabaran. Okey? Betul, percaya cikgu. Bila kita ada kesabaran ni, kadang-kadang kita fikir macam bilalah nak siap. Kita nak siapkan waktu tu juga. Nanti kita punya idea semua tak datang, cikgu. Pasti hasil kerja kita pun tak kemas, kan, cikgu? Betul. Baiklah, cikgu. Memandangkan kita telah pun sampai di penghujung kelas kita. Boleh ke tak cikgu memberi sedikit penilaian kepada prestasi saya pada hari ini, cikgu? Bagaimana saya membuat aktiviti capan pada hari ini, cikgu? Okey, berdasarkan penilaian cikgu terhadap hasil kerja Ika tadi kan, cikgu boleh berikan prestasi yang cemerlang kepada Ika. Wah, cemerlang. Dengar tak murid-murid? Cemerlang tau. Harapnya semua juga cemerlang ya di rumah situ. Okey, cikgu. Boleh tak kalau mereka yang mahu membuat sedikit latihan tentang capan, teknik capan dan apa yang mereka boleh gunakan bahan-bahan seterusnya, di manakah mereka boleh melayari, cikgu? Kamu semua boleh dapatkan pelbagai bahan ini di Pelantar Delima KPM. Boleh rujuk situ, macam-macam bahan ada. Baiklah, bagi anda yang baru saja menonton, boleh saja melayari YouTube kami untuk mengikuti kelas pada hari ini. Baiklah, terima kasih Cikgu Hisham kerana berkongsi ilmu pada hari ini, mengajar kita bagaimana menggunakan teknik capan dan juga apresiasi seni. Terima kasih juga kepada Cikgu Kathy selaku jurubahasa isyarat kita. Terima kasih kepada anda semua kerana menonton Didik TV KPM, sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye semua. Bye.